Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, wanita yang menyerang Sultan Nazrin direman 3 hari. Semalam kita kecoh apabila ada beberapa pemimpin daripada pembangkang yang coba menunggang isu serangan kepada Sultan Nazrin semasa di pentas utama. Tindakan begitu memang betul-betul tidak bermoral lah pada pendapat saya. Mereka tidak takutkah bahwa mereka sedang melakukan fitnah, sedang melakukan dosa? Mereka tak takutkah bahwa apa yang mereka buat itu boleh menghuru-harukan negara? Dengan berbuat demikian, Anda mungkin fikir Anda jadi hero. Mungkin mereka fikir mereka boleh jadi hero lah. Tapi mereka lupa apa yang mereka buat itu sebenarnya tidak akan mendatangkan apa-apa keuntungan sama sekali. Bukan saja dalam politik, tapi juga kepada negara Malaysia yang kita cintai ini. Tapi kita bersyukurlah ketangkasan dan keberanian serta efektifnya pihak polis yang sudah pun menangkap wanita tersebut dan sudah direman selama 3 hari. Seorang wanita tempatan yang coba menyerang Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, di atas pentas utama ketika sambutan rasmi Hari Kebangsaan peringkat Perak di Ipoh semalam, direman selama 3 hari. Ada yang coba bertanyalah, kata mereka, adakah di dalang di sebalik serangan ini? Adakah orang di balik serangan itu? Saya kata, saya tak percayalah. Tidak mungkinlah. Lagipun siasatan sedang dijalankan, kita harus mendengar dan mengetahui dulu apa laporan yang dapat daripada polis. Jangan terlalu percaya dengan media sosial, terutamanya kepada media-media sosial yang hanya mahu memanas-manaskan keadaan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pemfitnah dan penghasut. Sebelum itu izinkan dulu saya berkongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, terapi imun ini mengajar imun badan kita, mendidik imun badan kita, menguatkan imun badan kita, dan paling bagus, menyeimbangkan sistem imun badan kita. Terapi imun ini apabila mengajar, mendidik, dan menguatkan imun badan kita, ia akan menyebabkan imun badan kita, sistem imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Terapi imun yang bijaksana, terapi imun yang kuat, terapi imun yang seimbang, imun badan kita yang kuat dan seimbang akan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Cepat dapatkan produk yang halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan lulus KKM ini. Produk ini adalah produk yang Anda tunggu selama ini. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Cepat hubungi saya di nombor telepon yang tertera. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, beliau berkata tempoh reman yang bermula hari ini dikeluarkan oleh Magistrate Wardah Nabila Muhammad Abdul Wahab. Katanya kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 325 dan Seksyen 511 Kanun Keseksaan. Itu kerana cubaan menyebabkan cedera parah. Terdahulu wanita berusia 41 tahun itu tiba di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh kira-kira jam 10.15 pagi. Diiringi seorang anggota keselamatan. Semalam wanita terbabit ditahan semasa cuba menyerang Sultan Nazrin. Wanita yang mempunyai rekod rawatan psikiatri itu di berkas pengawal keselamatan selepas masuk melalui tepi pentas ketika lagu kebangsaan Perak berkumandang. Semoga isu ini dapat diselesaikan dengan baik dan kita berharaplah polis tangkaplah orang yang coba tunggang memutar belit isu ini atau menggunakan isu ini untuk kepentingan parti, kepentingan politik, kepentingan pribadi. Kita tidak mau ada yang coba meneguk di air keruh. Kita berdoa supaya kerajaan ini, Malaysia yang kita sukai, cintai ini akan kekal aman selama-lamanya.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya identiti wanita yang menyerang Sultan Perak diketahui. Ramai yang kata ianya type ini, type itu, type ini, type itu. Tapi rupa-rupanya bukan semua yang Anda type itu. Tapi yang kita benci lah, kita cakap dulu apa yang kita tidak suka. Yang paling saya benci ialah selepas serangan kepada Sultan Perak di dalam himpunan ataupun di dalam sambutan kemerdekaan itu, yang paling kita tidak suka ialah tindakan segolongan pihak yang cepat sangat menuduh bangsa lain, yang cepat sangat menuduh seseorang, yang cepat sangat mengaitkan sesuatu itu dengan orang lain. Belum pun polis membuat kenyataan, kau dah keluarkan fitnah. Yang paling kita benci sekali ialah ada sebilangan rakyat yang suka fitnah. Agak-agaklah kan siapa bapak kepada fitnah tu? Setan lah kan? Mesti fitnah tu satu dosa. Dosa pula datang dari setan. Jadi orang yang suka fitnah tu setan lah. Lebih kurang macam tu, anak-anak setan. Sebenarnya kita tidak suka langsung dengan orang yang suka memfitnah nih. Apapun yang Anda buat, fikir dulu. Jangan terus buat kenyataan. Jangan terus menyebar fitnah. Terutamanya melibatkan ketentraman awam di Malaysia. Kemarin kita dikejutkan apabila tular di media sosial termasuk di WhatsApp. Kononnya serangan itu dibuat oleh seorang wanita bla 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 dan bangsa bla 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 yang buat. Saya tidak yakin dan tidak percaya pada awalnya, dan saya memang tidak percaya. Karena bayangkan baru 2-3 menit serangan atau 5 menit, 10 menit kononnya sudah diketahui bangsa orang tu. Inilah perbuatan paling durjana jahatnya. Mereka tunggang sehabis baik. Itu saja kebaikan mereka, suka tunggang. Tapi akhirnya polis sudah membuat kenyataan. Polis kata, Bukit Aman menyatakan wanita Melayu tempatan, bukan Cina. Itu Bukit Aman, pengumuman daripada Bukit Aman. Bukit Aman malam tadi menafikan dakwaan pengguna media sosial yang mengaitkan perempuan Cina dalam insiden pencerobohan pentas kenamaan sempena sambutan Hari Kebangsaan di Ipoh, Perak semalam. Sebelum kita teruskan ulasan yang panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pemfitnah, anak setan, macam itulah. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan dulu saya berkongsikan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan kuat, kita kena penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita sengsara karena imun badan kita menyerang diri kita sendiri. Tapi terapi imun ini mendidik, mengajar, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Supaya imun badan kita kuat melawan penyakit, tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Paling penting sekali dia tahu macam mana melawan penyakit itu. Apabila imun badan kita kuat, seimbang, bijaksana, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia. Mungkin saudara-saudara, ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini yang mahu sembuh, mau lepas dari masalah kesihatan. Cepat dapatkannya. Saudara-saudara sekalian, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, M. Kumar berkata, polis mengesahkan terkesan dengan penularan dakwaan tersebut di Facebook. Polis menyangkal berita tersebut, sebaliknya tangkapan telah dibuat ke atas seorang perempuan tempatan berbangsa Melayu berusia 41 tahun. Ujian saringan air kencing turut dijalankan ke atas tangkapan dan keputusannya ialah negatif, katanya dalam kenyataan tersebut. Semalam, majlis sambutan Hari Kebangsaan peringkat Perak terganggu seketika apabila seorang wanita mendekati Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, yang ketika itu berada di pentas utama bersama pemimpin dan orang kenamaan. Wanita terbabit yang mempunyai rekod rawatan psikiatrik memasuki kawasan berkenan dari tepi pentas ketika lagu Negeri Perak berkumandang.
Dia kemudian ditahan pihak berkuasa. Ikuran insiden itu, timbalan Ketua Pemuda PAS Pusat yang juga Ketua Pemuda PAS Perak, Muhammad Hafiz Sabri, dikatakan memuat naik hantaran dengan mendakwa penyerang terbabit merupakan seorang wanita Cina. Bagaimanapun, hantaran tersebut dipadamkan tidak lama kemudian. Selain Muhammad Hafiz yang juga Adun Manjoy Perak, beberapa pengguna media sosial yang lain turut membuat dakwaan yang sama. Menurut M. Kumar, kes penularan berita palsu itu disiasat mengikut Section 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan. Kenyataan mendatangkan khianat awam dengan niat mau menyebabkan atau mungkin menyebabkan kegentaran awam serta Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Polis memberi amaran bahwa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang dengan sengaja membuat atau menyebarkan hantaran tidak benar serta menimbulkan kegentaran awam selain mengganggu keharmonian masyarakat di Malaysia, katanya lagi. Apabila komen Anda tentang isu kali ini? Saya menasihati semua orang yang di luar sana, jangan cepat terlalu percaya, jangan cepat terlalu membuat kesimpulan. Fikir dahulu sebelum menaip. Fikir dahulu sebelum Anda meluahkannya di media sosial. Jangan sampai gara-gara Anda terperangkap dengan mainan politik dari mana-mana pihak, Anda pula yang disaman dan Anda pula yang masuk penjara. Blok Hawk kata, ambil tindakan kepada penyebar berita yang mengganggu, menggugat, mengundang gangguan ketentraman awam. Sila tangkap, kata beliau. Nasiblah, kata, sila tangkap Muhammad Hafiz, tidak boleh terima maaf. Masuk terus sebagai pengajaran, kata beliau. Green Dove kata, inilah kerja puak-puak penunggang, apa-apa saja diambil peluang untuk tunggang otak tak center, katanya. Green Mouse kata, take action and charge the bugger and those who spread the false news promptly, katanya, if you have enough evidence. Otherwise, what is the point making all those press statement, kata mereka lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.